اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي رسول الله عبد الله صادق الأمين على آله وصحبه أجمعين. الله 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 وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي رسول الله محمد ابن عبد الله صادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, kita sambung pada bab yang ke-7, raih syafaat dengan berselawat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah sebut bahwasanya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, sentiasa berselawat ke atas Nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kamu ke atasnya, wasallimu taslima, dan ucapkan salam ke atas baginda. Dalam ayat yang kita baca ini, Allah Subhanahu wa taala menunjuk kepada kita ketinggian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah sebut bahawa dia sentiasa berselawat ke atas Nabi, para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita selaku ataupun sebagai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu semua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad. Allah berselawat maknanya Allah merahmati. Malaikat berselawat maknanya malaikat memohonkan istighfar. Allah berselawat ke atas Nabi maknanya Allah merahmati Rasulullah. Bila malaikat disebut berselawat ke atas Nabi, berarti malaikat mengucapkan istighfar ke atas Rasulullah. Ya Allah, ampunkan Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Muhammad suruh kita berselawat. Selawat kita maknanya mendoakan Rasulullah. Jadi bila mana kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Allah rahmatilah Nabi Muhammad. Itu tiga makna daripada makna selawat. Allah berselawat maknanya Allah merahmati. Malaikat berselawat maknanya malaikat mengucapkan istighfar kepada Rasulullah. Kita berselawat makna kita mendoakan Nabi mendapat rahmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam muka surat yang ke-54, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di situ ada hadis, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Sesiapa yang berselawat ke atas aku satu selawat, Allah selawat ke atasnya 10 selawat. Berarti kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah berselawat ke atas Nabi dengan makna ya Allah rahmatkan Rasulullah, kita akan mendapat 10 rahmat daripada Allah. Kita minta kat Nabi satu, Allah bagi kat kita 10. Jadi makna berselawat ke atas Nabi itu memberi keuntungan dan kelebihan kepada kita sebagai umatnya. Maknanya dia akan mendapat 10 rahmat Allah. Maksudnya seseorang itu mendapat 10 kasih sayang Tuhan. Bayangkan dia mendapat 100, bayangkan dia mendapat 1000, bayangkan dia mendapat 100,000. Dengan sebab dia buat digandakan. Mungkin kita semua tak mampu nak sawat sampai 10,000, tapi kita boleh buat 1,000. Jadi siapa-siapa yang sawat 1,000, Allah balas kat dia 10,000. Siapa-siapa yang boleh lagi sawat kat Nabi 10,000, Allah balas kat dia mendapat 100,000 selawat. 100,000 rahmat daripada Allah. Bayangkan kalaulah kita mendapat 100 selawat ataupun 100 rahmat daripada Allah, rasa tak kalau 100 titik? Kalau titik lah rasa tak titik? Rasa. Kalau 1,000 lagi rasa. Kalau 100,000 lagilah rasa. Basah kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu orang yang paling mudah dalam hidup ialah orang yang hidupnya banyak berselawat. Sallallahu alaihi wasallam. Hampir-hampir dapat saya kata orang yang banyak selawat sikit pun tak ada masalah. Hampir-hampir saya katakan orang yang berselawat sikit pun tak ada masalah.
Hai ustaz, betul ke ustaz kata ni tak ada masalah ni? Kami dah dengar ada tok guru kata orang yang tak ada masalah tu orang yang bermasalah. Betul ke ustaz? Betul. Macam mana masalah Sayyidina Muhammad? Ada masalah, hilang. Ada masalah, selesai. Ada masalah, ada solusi. Selawat ya. Bahkan tuan-tuan kerja pun tak payah kerja selawat ya. Kerja apa tau? Saya kerja selawat. Boleh buat itu. Satu orang tu saya jumpa, dia selawat dalam sehari 20,000 lebih. Tolak sikit. Tolong tak? Okey. Hanya rapat sikit. Okey, cukup. Hanya bagi kat sikit. Okey, ada satu orang tu, dia selawat 20,000 lebih. 22, 23. Lepas tu saya pun tercengang jugalah. Ish, banyak dah selawat. Salah selama. Dia kata, saya pukul 2 baru tidur. Oh, pengalaman saya sahabat Sayyidina Muhammad 20,000 ni, ish, korban banyak jugalah. Hampir tak buat apa sahabat Sayyidina Muhammad. Dia kata dia tidur pukul 2. Oh, logik lah. Dia hanya tidur pukul 2 pagi sebab menghabiskan selawat. Lepas tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia kata 20,000 dia boleh habis selawat. Saya kata kerja apa? Tanya juga kerja apa, sebab kerja selawat yang ni. Kalau kerja tak boleh pi. Nak sampai 20,000. Dia kata saya tak kerja apa Ustaz. Oh, sabit boleh. Tak kerja apa? Kerja selawat ya. Allah Sayyidina Muhammad. Lepas tu tanya pula, isteri ada Ustaz? 2. Isteri ada 2. Ni hak seorang isteri pun tak boleh 1,000. Ni 2 isteri 20,000. Lepas tu soalan bodoh tu tanya, tu macam mana? Macam mana tu nak sarah bini macam mana? Sebenarnya tak perlu tanya, tapi tanya juga soalan bodoh. Dia kata tak tahu lah Ustaz, masalah Sayyidina Muhammad duit duk main, dia buat selawat. Berarti masalah Sayyidina Muhammad itu contoh yang pernah saya jumpa, selawat memurahkan rezeki. Tak kerja apa? Kerja selawat ya? Boleh ni jalin macam tu. Kerja selawat ya? Tuan-tuan, tu dikatakan orang yang mendapat kelebihan dengan sebab selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selawat ni memudahkan semua urusan dalam hidup. Kalau kita tak buat apa pun selawat ya. Sebab dalam selawat tu dah mengandungi makna doa, dah mengandungi makna istighfar, telah juga mengandungi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, zikrullah. Dalam tu semualah. Sebab bila mana kita selawat, kita kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah selawatlah ke atas Rasulullah, doa. Dia juga makna zikrullah sebab kita sebut nama Allah, Allahumma. Dan juga mengandungi makna istighfar sebab selawat itu Nabi sebut kepada seorang sahabat Nabi yang mai jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, macam mana kalau saya nak selawat kat Nabi 1/3 hidup saya semua selawat kat Nabi? Ya, Nabi kata bagus kalau hang boleh buat macam tu. Dia kata pula, Rasulullah kalau separuh hidup saya semua selawat kat Nabi, ya boleh tak Rasulullah? Nabi kata bagus kalau hang boleh buat macam tu. Rasulullah, macam mana kalau 3/4 hidup saya semua selawat kat Rasulullah? Nabi kata bagus kalau hang boleh buat macam tu. Rasulullah, kalau seluruh hidup saya semua selawat saja? Nabi kata idzan yukfa hammuk wa yu'fa dzambuk. Ketika itu susah hati hang tak ada lah. Wa yu'fa dzambuk, ketika itu dimaaf semua salah. Berarti mana orang yang berselawat menempati tempat istighfar. Berarti kalau kita nak hidup tak berdosa,
Selepas istighfar, selawat. Itulah kata selawat tu melengkapi semua dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, jadi perbanyakkan selawat kepada Rasulullah. Dalam muka surat 59, Nabi sebut, man shalla alayya alfa marratan lam yamut hatta yubashshara lahu bil jannah. Siapa selawat dekat atas aku 1000 kali, dia tidak akan mati sehingga ia melihat tempatnya di dalam syurga. Soalan saya, tentu nak tengok syurga tak? Nak tengok syurga tak? Selawat. Selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat banyak-banyak sampai dapat melihat syurga. Dalam hadis yang Nabi sebut, syurga ni mala ainun ra'as wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Syurga itu ialah suatu yang mata tak pernah lihat, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah terlintas. Tapi Nabi sebut mala ainun, Nabi tak kata mala aina. Nabi sebut wala udhunan sami'at, Nabi kata udhunun, Nabi tak kata udhuna. Kalau mai dengan mala aina wala udhuna, berarti tak ada satu orang pernah tengok syurga, tak pernah satu orang pernah dengar syurga. Tapi bila Nabi sebut mala udhunun sami'at, mala ainun ra'as wala udhunun sami'at, berarti ada orang pernah tengok syurga, pernah juga melihat, pernah juga mendengar neraka, pernah juga mendengar akan syurga. Siapa majarat dia faham, siapa majarat dia faham. Ini cerita umum. Kalau baca mala aina tu berarti nafiyatun lil jinsi, nafi jenis. Kalau kita kata dalam bahasa Arab, la rajula fid dari, tidak ada jenis laki-laki dalam rumah tu. Mana apa? Perempuan semua. Kalau kita sebut kita sebut la rajulun fid dari, tidak ada laki-laki dalam rumah tu, berarti perempuan ada juga. Tapi kalau main mala rajula, berarti tak ada laki-laki langsung dalam rumah tu. Bila Nabi sebut mala ainun ra'as wala udhunun sami'at, berarti ada mata pernah tengok, ada telinga pernah dengar. Tapi wala khatara ala qalbi bashar, tidak ada pernah lintasan di dalam hati. Lintas tak ada. Surga tu bukan jenis lintas di hati, surga tu jenis melihat di mata, dengar di telinga. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dalam kelebihan selawat, orang tu susah hatinya akan hilang. Mana orang yang berselawat, mailah beribu masalah, semua settle. Mailah sebesar mana pun masalah, ada solution. Tu kelebihan selawat. Siapa-siapa yang berselawat kat Nabi sehari 1000 kali akan melihat, dia akan diperlihatkan syurga pada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu orang tu tuan-tuan, dia mimpi syurga. Banyak orang mimpi syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mimpi syurga. Mimpi syurga, mimpi masuk dalam syurga di zaman salafus soleh. Mimpi masuk syurga, mimpi dengar percakapan bidadari syurga, bukan pramugari. Bidadari syurga. Sahabat Sunnah Muhammad, jaga-jaga tuan-tuan, 10 hari tak boleh dengar orang perempuan dunia bercakap muntah. Tu cerita pernah melihat syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah,
Siapa-siapa nak tengok syurga, sebelum masuk syurga, selawat sehari 1000 kali. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sehari 1000 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, dalam satu hadis Nabi kita sebut, riwayat daripada Ibnu Majah, man nasiya salata alayya faqad akhta'a tariqan fil jannah. Siapa yang terlupa nak salawat dekat aku, kata Rasulullah, dia tersalah jalan ke syurga. Itu bahayanya kita meninggalkan salawat kepada Rasulullah. Mana ada orang tak mau masuk syurga tapi tersalah langkah, tersalah pilih jalan. Nak masuk syurga, pilih jalan salah. Maknanya siapa-siapa yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang berselawat, Allah pandu dia untuk menjalani jalan untuk masuk syurga. Mana Allah bagi taufik dan hidayah berkekalan sehingga dapat dia menjaki jalan untuk masuk syurga. Hari apa yang kita kena memperbanyakkan selawat? Hari Jumaat. Bahkan selawat ni bukan Nabi suruh kita memperbanyakkan selawat semata-mata, memperbanyakkan sebanyak-banyaknya selawat. Ataupun kita kata selawat lagi, selawat lagi, sallallahu alaihi wasallam, selawat dah berapa kali? Sekali je. Bukan Tuhan, bukan Nabi suruh sekali, bukan agama suruh sekali, suruh banyak berselawat. Jadi biar mak tu kena tukar tu. Selawat lagi, dia kena banyak mana dah selawat. Kena tanya hari ni berapa banyak dah selawat. Jadi kalau 1000 tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu angka yang dikira banyak. Dan hari yang kita paling banyak kena selawat ialah hari Jumaat. Ini kelebihan selawat pada hari Jumaat. Nabi kata aksiru alayya minas salati fi kulli yawmin jum'atin fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yawmin jum'ah faman kana aktsarahum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan. Nabi sebut perbanyakkan selawat ke atas aku pada hari Jumaat, kerana selawat umatku akan dibentangkan kepada aku pada setiap hari Jumaat. Maka siapa yang memperbanyakkan selawat ke atas aku, dia paling dekat kedudukan denganku pada hari kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berarti kalau hari lain 1000, hari lain kena lebih daripada 1000. Hari Jumaat kena lebih daripada 1000. Kalau amalan harian yang kita buat ibadat, waktu diangkat ialah waktu asar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau selawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari ditunjuk selawat umat kepada Rasulullah hari Jumaat. Dia beritahu siapa yang berselawat, nama dia apa, bin dia apa, binti dia apa. Bayangkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang Nabi tengok tu dia selawat dekat aku, banyaknya dia selawat kat aku, banyaknya dia berdoa kat aku. Sebab itu orang ni paling dekat dengan Nabi pada hari akhir esok. Dan Nabi SAW mendapat manfaat dengan selawat kita. Bila kita doa dekat Nabi, Nabi pun meninggi, kedudukannya makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Maka Nabi SAW Sayyidina Muhammad akan syafaatkan orang yang sentiasa berselawat kepada baginda. Jadi ambillah peruntukan selawat untuk mendapat syafaat kepada semua kita. Raihlah syafaat Rasulullah dengan kita memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini bila kita kempen, alhamdulillah semua orang dah bergerak berselawat.
Di tangan tu kita ada cincin selawat Sayyidina Muhammad. Hari ni macam-macam orang buat. Ada cincin hat, kena cas, pakai karen, Sayyidina. Tuan-tuan, ini satu benda yang elok yang kita kena ajak orang buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tengok akhlakmu pimpinan wahyu. Nabi SAW dipuji oleh Allah, akhlaknya mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, akhlakmu tersangatlah hebat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang hebat. Okey, orang mengaji bahasa Arab terlebih lagi faham. Ala ni mana atas. Wa innaka, sesungguhnya engkau, sungguh engkau berada di atas akhlak yang hebat. Cuba tengok gelas ni. Gelas ni duduk atas meja. Gelas atas meja. Mana lebih tinggi gelas dengan meja? Gelas lah yang lebih tinggi sebab duduk atas meja. Nabi berada lebih tinggi daripada akhlak. Nabi berdiri di atas akhlak. Mulianya Rasulullah sebab Nabi lebih tinggi daripada akhlak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa Nabi lebih tinggi daripada akhlak? Sebab Nabi itu berakhlak dengan akhlak Allah tadi. Kenapa Nabi lebih tinggi daripada akhlak? Sebab Nabi dididik oleh Tuhan dengan akhlaknya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seseorang guru yang hebat sebabnya gurunya hebat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tidak ada yang paling hebat melainkan Allah lah yang maha hebat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah ialah zat yang maha mulia yang telah mendidik Nabi kita dengan akhlak-akhlak yang mulia. Siapa-siapa yang nak berakhlak dengan akhlak Allah, berakhlaklah dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Maka Nabi itu akhlaknya ialah akhlak yang dididik oleh Allah terhadap baginda. Berpandukan hadis, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mengajarkanku adab Tuhanku. Fa ahsana ta'dibi, maka dia pun memperelokkan mengajar, maka dia pun memperelokkan mengajarkanku adab. Maknanya begitu halus didikan Rasulullah, didikan Allah kepada Rasulullah, sampai tidak ada satu pun akhlak Allah yang Allah tinggalkan, yang Allah tidak terapkan pada Rasulullah. Semua diajar sepenuhnya Sayyidina Muhammad. Jadi kalau diajar sepenuhnya, apa tandanya? Tanda kasihnya Tuhan kepada Nabi kita. Contoh seorang tok guru, bila sayang pada anak murid, semua dia sampaikan. Sampai tak ada dah yang dia tinggalkan, semua ni dia tahu, semua dia ajak habis. Kecuali tok guru silat, orang dia kata tok guru silat tak ajak habis. Dia ajak habis lagi anak murid kepak dah. Dia kena ada buah kepak anak murid, buah lah. Tapi kalau dia satu orang yang ada perasaan kasih pada anak murid dia, hak ni paling kasih sekali, okey, awalnya aku ajak tak habis, hak ni habis, aku ilmu aku semua aku turun kat dia dah. Itu tanda kasih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka bila mana Allah Subhanahu wa taala mengajar Nabi sendiri adab, habis, tak ada lah. Tidak ada yang paling mulia melainkan akhlak Nabi kita. Akhlak bagi dua, akhlak dengan Tuhan, akhlak dengan makhluk dia. Apa akhlak dengan Tuhan yang paling tinggi sekali? Takut kat dia.
Akhlak yang paling tinggi sekali antara hamba dengan Tuhan, takut pada Tuhan. Tidak ada yang paling takut pada Allah melainkan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa? Pasal apa kita kena takut pada Tuhan? Sebab takut mendekatkan. Takut kepada Allah mendekatkan kita pada Allah. Berbeza kita takut dengan selain Allah, menjauhkan. Takut pada sesuatu, kita akan lari daripada sesuatu. Kecuali takut pada Allah akan mendekatkan kita pada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya tajuk yang ke-9, syafaatkan kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam tajuk ni saya nak bagi satu amalan ataupun doa, tapi selalu saya bagi dah. Doa dah dapat syafaat Rasulullah. Doa ni saya dapat ketika mana umur 16 tahun, waktu kami mengaji dengan guru kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itulah yang dititipkan. Doa dia bunyi macam ni, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min ahli syafaati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikut awam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna min ahli syafaati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammadin sallallahu. Allahumma ja'alna min ahli syafaati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammadin. Allahumma ja'alna min ahli syafaati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammadin sallallahu. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kami termasuk di kalangan orang-orang yang akan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau baca ni kena ulang 3 kali, insya-Allah. Terakhir sekali kita tengok tajuk yang terakhir, akulah hadiah buat umat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam hadis, adalah ayat yang diletakkan dalam tajuk terakhir ni, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idnillah walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Allah kata, tidak kami utuskan daripada seorang rasul melainkan tujuan pengutusan rasul adalah untuk ditaati. Tidak ada satu orang rasul yang Allah utuskan melainkan Tuhan suruh ikut rasul tu. Dan kata Allah, walau annahum izzalamu, dan jikalau mereka itu ketika mana mereka menzalim diri mereka sendiri. Menzalim diri sendiri makna mereka melakukan dosa. Ja'uka, ketika itu mereka datang pada engkau. Fastaghfirullah, ketika itu mereka minta ampun kepada Allah. Fastaghfirullah, ketika itu mereka memohon ampun kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasul, dan mereka minta, wahai Rasulullah, tolonglah minta pada Allah, Allah ampun dosa kami. Lawajadullaha tawwabar rahima, ketika itu kamu akan dapati Allah itu Tuhan yang maha menerima taubat, Tuhan itu Tuhan yang maha menyayangi dan mengasihani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, maka perbanyakkan selawat, kerana dengan melalui selawat pada Rasulullah kita semua akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan memohon kepada Allah untuk kita mendapat keampunan dosa daripadanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tajuk yang terakhir, pemimpin dunia, penyelamat akhirat. Tuan-tuan boleh baca sendiri insya-Allah. Jadi doa tu berada di belakang sekali. Allahumma ja'alna min ahli syafaati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berada di belakang sekali insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Di sini ada soalan. Yang pertama, kenapa seseorang itu dimudahkan Allah untuk solat di tiang Raudhah, dapat peluk kelambu Kaabah serta meluk multazam, sedangkan dirinya tidak layak, hina lagi peluk dosa?
tidak layak lagi, penuh dosa. Apakah Allah telah menerima taubatnya dan menyambut cintanya? Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana seorang tu Allah pilih untuk mengerjakan haji ataupun umrah, berarti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah telah terima dia sebagai hamba dia. Bila Allah pilih boleh pergi buat umrah, bila Allah pilih pergi buat haji, berarti Allah dah terima orang tu sebagai hamba dia. Hampir-hampir dapat kita kata orang yang pergi umrah dan pergi haji itu adalah penghuni syurga Allah. Jadi subhanallah, hanya orang yang pergi umrah sahaja yang tahu. Orang yang pergi haji sahaja yang tahu macam mana perasaan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu jawapan saya. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab haji ni tuan-tuan, adapun umrah ni dia bukan mesti ada duit boleh pergi. Tak ada duit boleh sampai. Banyak orang pergi Mekah buat haji ke buat umrah ke, ditaja tak ada duit boleh sampai. Berarti pergi Mekah tu pilihan Allah. Banyak juga orang yang ada duit tak pernah sampai lagi. Bukan kerja tak ada, bukan duit tak ada, tapi tak ada pilihan. Kalau Allah bagi sampai, berarti Allah nak. Saya hari-hari buat solat taubat, tapi bila buat hari-hari rasa macam buat solat sunat biasa. Perasaan tak sama macam mula-mula buat solat taubat. Tapi bila tertinggal, hati rasa salah. Adakah saya makin jauh dari Allah ataupun solat taubat saya tak diterima? Ada satu orang, dia tanya saya, dia kata, Ustaz, kita kalau bangkit tahajud hari-hari, Ustaz, kita tahajud ni tak boleh buat hari-hari, Ustaz, no? Saya pun tercengang juga soalan dia tu. Ustaz, kita tahajud tak boleh buat hari-hari ni. Siapa abang kahang ni? Tak boleh buat hari-hari ni. Saya pasal apa? Saya tanya pula pasal apa? Dia kata tahajud, Ustaz, kalau kita buat hari-hari dia tak rasa apa. Tapi kalau buat lama-lama sekali baru berasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya pun kata, kalau kita buat tahajud, tujuan dia macam tu, nak buat lama-lama sekali supaya rasa, berarti kita bukan hamba Allah, kita hamba tahajud. Kalau hamba Allah makin hari-hari, infiru khifafan wa thiqalan fi sabilillah, berjalanlah kamu, berlarilah kamu kepada Allah. Kamu rasa ringan ke, kamu rasa berat, jalanlah pada Allah. Rajin pun buat, malas pun buat. Hari rajin 4:30 pagi, bunyi titit titit titit, bangkit terus. Iman kuat. Tapi bila mana iman lemah, masalah Sayyidina Muhammad, tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Tuhan mendayu 4:30 pagi, mendayu sedap sangat, kata tak bangkit juga. Bila main hakasak lagi, lagu hakasak, dom bom bom bom, kasak sangat, bangkit tutup juga. Kalau Tuhan tak bagi bangun, masa malah imalan tak bangkit juga. Merangkak pergi bilik ayam, dia ada tak macam tu? Ada tak? Ataupun pesan ke anak, kalau sehari ayah 4:30 tak bangkit, hampa angkat ayah pergi bilik ayam lah. Di mana orang angkat tu malas nak suruh ayah mayang juga ni. Malas pun bangkit tahajud, rajin pun bangkit tahajud. Sebab kita hamba. Rasa bukan hak kita, rasa kurniaan Allah. Tuhan boleh bagi rasa sekalipun bangkit hari-hari. Dia boleh bagi tak berasa sekalipun lama-lama sekali bangun. Tu hak dia, bukan kerja kita nak fikir rasa-rasa. Kerja fikirlah bangun mengabdikan diri pada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya soalan, sebagai umat Rasulullah yang baru bertatih untuk melazimi selawat, apakah rasa-rasa hati yang perlu kita hadirkan ketika sedang berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Zikir dia kena hadirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah dalam hati. Allah jua Tuhan aku. Selawat tak payah. Selawat ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak perlu rasa. Selawat ya, tak perlu rasa. Sebab dan dia dikira bukan pada rasa, dikira pada selawat. Zikir tidak, zikir kena rasa kebesaran Allah. Selawat tak perlu. Selawat ya. Dan kebesaran Rasulullah tak semesti hadir waktu kita selawat. Dia boleh hadir pada sebarang waktu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, dengan berkat berselawat maka tumbuhlah cinta demi cinta, kasih demi kasih kepada Rasulullah. Kemuncak cinta pada Rasulullah, tak sanggup buat yang Nabi tak bagi buat, tak sanggup meninggalkan yang Nabi suruh buat, tak sanggup buat yang Nabi larang melakukan. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa? Sebab bila mana kita buat baik disampaikan kepada Rasulullah, kalau kita buat jahat disampaikan juga kepada Rasulullah. Kalau disampaikan kepada Rasulullah, hak kita buat baik rasa macam mana? Alhamdulillah Nabi tahu. Tapi kalau kita buat jahat, Nabi tahu macam rasa macam mana? Tak malu? Allah, Nabi tahu nak buat jahat tu. Tuan-tuan, jadi subhanallah, sebab itu siapa ikut Rasulullah dia mengikut Allah. Macam guru-guru juga. Guru bila mana dia suruh buat baik, tak ada isu anak murid, saya buat kerana ustaz, biar saya tak buat. Saya buat kerana Allah. Pasal apa hantar mayang duha, kan ustaz suruh mayang duha. Anak lagi kalau mayang duha kena ustaz pula. Dan tuan-tuan berkata macam tu. Cuba beritahu kepada saya. Pasal apa lu rajin mayang tasbih ni hari-hari ni? Tok guru kami pesan, dia suruh buat. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad kawan tu tak buat. Pasal apa tu tak buat? Orang pekat buat mayang tasbih hari-hari. Itulah anak takut anak buat kerana ustaz. Betul ke kata macam tu? Tak betul. Bengong. Betul tak? Dia kata gitu tak? Sebab guru mengajak kepada yang baik. Mana ada guru mengajak pada yang buruk. Bermakna kalau kita buat yang guru kita suggest, bererti kita buat kerana Allah. Kita buat kerana itu petunjuk yang Nabi jadikan dia pedoman untuk kita melakukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Soalan seterusnya, apakah orang yang fasik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, juga ahli maksiat yang juga berpeluang untuk mendapat malam Lailatul Qadar? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang ni kalau dia fasik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fasik ni mana apa? Fasik ni mana orang yang melakukan dosa besar dan mengekalkan dosa kecil. Itu mana fasik. Dosa besar dia buat, dia pitikan loteri. Ada tu masa waktu saya budak-budak dulu, ada satu orang tu imam masjid. Imam masjid naik basikal lah. Waktu balik singgah kedai, tinggal nombor ekor. Tu imam tu, Saudara Sayyidina Muhammad. Lepas tu hari Jumaat baca khutbah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu maknanya pas tak boleh jadi imam orang fasik. Dia kena bertaubat di atas dosa besar dia. Kalau jadi ayah, jadi wali pada anak perempuan, tak boleh jadi wali, dia kena bertaubat dengan dosa besar dia. Taubat macam mana? Tinggalkan dosa tu, minta ampun pada Allah, menyesal. Lepas tu berazam, aku tak buat dah, aku tak mau buat dah. Dosa besar dia kena taubat. Dosa kecil dia cukup dengan kita buat baik, maka menghapuskan dosa yang kita buat.
Kita ambil wuduk, habis lurus dosa mata, dosa telinga, mulut dan sebagainya. Sebab Nabi sebut fa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, berikutkan kejahatan dengan kebaikan yang akan menghapuskan kejahatan itu. Ataupun dengan kata astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, tapi hati kena menyesal. Bila ada menyesal, baru namanya istighfar. Tapi kalau kita kata astaghfirullah, mulut tak, hati tidak menyesal, berarti kita akan dikira salah pula oleh Tuhan sebab kita mempermain-mainkan dia. Maksudnya sebelum kata astaghfirullah, hati kena menyesal. Okey, adakah orang pasti boleh dapat malam qadar? Itu bukan kerja kita. Kerja kita bila bersalah, astaghfirullahaladzim. Bila berdosa, minta ampun. Lepas tu orang yang Tuhan terima taubat ni ada tanda-tanda tak? Ada. Apa tanda-tanda Allah dah terima taubat dia? Duk teringat dosa dia. Faham tak? Beribu kali dia bertaubat, beribu kali istighfar, tapi masih duk ingat dosa dia. Tu berarti orang tu Allah telah terima taubat dia. Sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dah menjejakkan kaki ke dalam syurga pun dia ingat dosa lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku dosa banyak pun Engkau bagi aku masuk syurga. Tu orang yang Tuhan terima taubatnya. Jadi jangan peduli salah kita, jangan peduli dosa kita, hatu kerja kita, settle dengan Tuhan. Malam qadar kurniaan Allah pada hamba-hamba dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi soalan khususnya terakhir, saya ada sikit kemusykilan, apa bezanya orang yang meninggal dalam keadaan syahid dunia dan syahid akhirat? Apa ganjaran kedua-dua? Apakah ganjaran kedua-duanya berbeza? Syahid ini ada 3. Yang pertama, syahid akhirat. Syahid akhirat ni, bismillahirrahmanirrahim, seperti orang yang mati pada malam Jumaat dan siang hari Jumaat. Tadi saya diperingatkan oleh Ustazah dia pergi kursus, saya mai kuliah. Dia kata, abang ingat tak ayah kita dua-dua? Ya, ayah kita dua-dua mati hari Jumaat. Ayah mentua saya mati hari Jumaat, ayah saya mati hari Jumaat. Tuan-tuan, Rasulullah Sayyidina Muhammad, orang yang mati pada hari Jumaat, orang yang mati pada malam Jumaat, matinya syahid. Maknanya dia tak kena azab kubur, dia turun dalam kubur sebagai VVIP di sisi Allah. Rasulullah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tu kelebihan orang mati pada hari itu, pilihan Allah. Betul-betul dia dicipta untuk mati sebagai orang pilihan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, contoh orang yang mati berpeluh, mati peluh. Kawan saya orang Puchong, bukan, dia orang Negeri Sembilan, duduk Puchong. Habis rumah, batu Allahu Akbar, sallallahu alaihi Muhammad. Orang duk main ziarah tu, peluh bukan peluh biasa-biasa, pecik peluh macam orang main bola. Anak dia waktu tu dalam umur 9 tahun hak sulung. Buat keluar, sapu tangan, masalah Sayyidina Muhammad. La peluh ayah. Sapu tangan yang apa, yang hak kecil tu. La peluh ayah. Peluh pula. Lap lagi, peluh lagi, sampai boleh perah. Tu hebat orang mati syahid. Tu dia panggil syahid akhirat. Orang yang mati tenggelam, hak tsunami hari tu kan, semua syuhada. Orang mati terbakar, tu semua syuhada. Sallallahu alaihi Muhammad. Seorang kawan saya, dia balik mengajar naik motor, rumah dia
kena lalu benang luah sampai di titi hak tali ayak tu saudara Sayyidina Muhammad. Hujan tu rintik-rintik. Ketika tu mai lintak, hala lintak kilap perang kena lintak, jatuh dalam sungai. Dua Tuhan bagi, terbakar pun terbakar, tenggelam pun tenggelam. Kita tak tahu hati dengan Tuhan macam mana sampai Tuhan bagi yang betul tu. Ada orang yang mati dengan sakit dalam perut, itu juga mati syahid. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad tahunya ketika dia mati peluh satu, yang kedua ketika dia mati senyum, mati senyum sahabat Sayyidina Muhammad. Mungkin seorang tu pernah, mungkin kita pernah tengok pengalaman, tengok ayah ke mak ke adik-beradik, mak menakan, bapak menakan. Waktu habis rumah biasa ya, lepas mandi seri timbul terus senyum, berarti dia mati syahid. Dia mati syahid. Kadang-kadang waktu dia mati senyum elok tu, kita kata ya Allah, wajahnya ketika tu lebih indah, lebih elok ketika dia hidup dari dia hidup. Hidup biasa ya, ketika mati cantik, orang tu mati syahid. Yang ketiga mati keluar air mata. Allah Sayyidina Muhammad mati keluar air mata. Habis umur, kalau pengalaman ayah saya lah, pagi Jumaat tu sebelum subuh tu dia mati, waktu selalu waktu tu dia bangkit tahajud dalam pukul 4.50. Waktu tu kami tahu dah, waktu tu dengar dia bersugi sampai wah bunyi atas dah, waktu tu dia bangkit lah, waktu tu dia meninggal. Mak saya gerak, saudara Sayyidina Muhammad, ni ayah lorak dah ni, ayah bangkit. Saya pun bangkit, lantui tengok keadaan diri dia, saya pun ajak la ilaha illallah. Dia dengar dia nampak pup air mata keluar, itu mati syahid. Jadi subhanallah, saudara Sayyidina Muhammad, saya nak tanya, tolong angkat tangan ni, Tok Guru tanya, kalaulah 3 alamat ni, tuan-tuan nak pilih yang mana? Siapa nak kalau mati peluh? Satu ya nak? Saudara Sayyidina Muhammad. Siapa kalau dia mati, dia nak mati senyum? Saudara Sayyidina Muhammad. Satu ya. Jangan kecoh. Alhamdulillah. Siapa nak kalau dia mati keluar air mata? Masya Allah. Tu mentabak orang. Mentabak orang tak sama. Ya. Saya tak mengingat hari Jumaat, saya selalu doa sebab semua kawan-kawan kaya yang macam saya banyak meninggal Jumaat. Masya Allah. Kawan sahabat kita ni banyak mati pada malam hari Jumaat. Kita minta kita sama. InsyaAllah. Jadi subhanallah, jadi siapa-siapa yang mati pada malam Jumaat, siang hari Jumaat, jadi itu termasuk dalam mati syahid. Okey. Jadi itu dia panggil syahid apa? Syahid akhirat. Syahid dunia ni dia perang fisabilillah. Orang yang mati syahid berperang fisabilillah, terbunuh di jalan Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, inilah yang disebut dengan hanya dikebumikan, tidak disemayangkan, tidak dikapankan, tidak dimandikan, hanya dikebumikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dengan darah-darah, dengan baju yang melumuk darah tu dikebumikan. Dialah yang itulah dikejar oleh syuhada di seluruh alam ni. Tu dia pernah sangat di Palestin mati, berlumuk darah. Satu orang ibu tu, orang mahabak dengan dia, anak dia syahid, senyum, alhamdulillah. Hantar anak yang kedua pula, saudara Sayyidina Muhammad, orang beritahu anak dia syahid, alhamdulillah. Siti Amanah pun tak keluar sebab faham anak dia mati syahid. Bila sampai anak ketiga, orang abang kata anak yang ketiga syahid, dia menangis. Waktu tu orang tanya, pasal apa abang anak pertama tak menangis, abang anak kedua tak menangis, abang anak ketiga menangis? Dia seperti Khansa zaman Rasulullah.
Kata Khansab Musa Sayyidina Muhammad, waktu mana haba anak pertama aku syukur anakku syahid, haba anak kedua aku syukur sebab anakku syahid, haba anak tiga aku menangis sebab aku dah tak ada anak aku nak bagi pada Allah. Aku dah tak ada anak nak bagi pada Allah tu aku menangis. Ya subhanallah, berkejak-kejak lah mati syahid. Kita kena ada semangat tu. Nabi sebut man yas'alullaha syahada faballaghahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firashi. Siapa-siapa Musa Sayyidina Muhammad yang minta kepada Allah nak mati syahid, Allah bagi dia pahala syuhada sekalipun dia mati di atas tempat tidur dia. Jadi mintalah untuk mati syahid. Okey. Yang ketiga, ini dia panggil syahid dunia akhirat. Perang fi sabilillah, mati jalan Allah. Dia panggil syahid dunia akhirat. Syahid dunia ialah orang yang perang fi sabilillah, tapi dalam tujuan dia pergi kerana dunia. Dia bukan pergi kerana Allah, kerana dunia. Sayyidina Muhammad. Akhirnya dia kena bunuh fi sabilillah, maka dihukum dia tu dengan syahid. Tapi syahid dunia aja, hanya dikebumikan, tidak dimandi, dikapan, tidak disembahyangkan. Sayyidina Muhammad hukum seperti orang syahid, tapi syahid dunia ya, akhirat Tuhan tak kira syahid. Itu perbezaannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi sampai di sini daurah kita, alhamdulillah. Moga-moga menambah kasih dan cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita semua dikenali oleh Rasulullah. Kita semua Nabi tahu nama kita, Nabi tahu siapa bin kita, sebab kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selawatlah sebanyak-banyaknya untuk bertempat di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, dan jadilah umat yang Nabi kita banggakan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.